Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Profesor Dr. Harun Daud selaku pengurusi jawatankuasa Sukatan Pelajaran Perpesaan STPM bagi mata pelajaran Kesusahan Melayu Komunikatif akan menyampaikan taklimat mengenai sukatan mata pelajaran ini yang baru dimurnikan. Sukatan Pelajaran Perpesaan Kesusahan Melayu Komunikatif bermatlamat pemberolehan dan pengintegrasian pengetahuan secara bermakna untuk melahirkan calon yang seimbang dari segi watak, emosi, rohani dan jasmani serta produktif berteraskan akal budi dan kepercayaan kepada Allah dengan menggunakan teks sastra terpilih. Objektif sukatan perpesaan ini adalah untuk membolehkan calon A. mengapresiasi karya sastra, B. bagi mengkaji pembangunan insan, masyarakat dan negara dalam karya sastra, C. menguasai ilmu sastra dengan penerapan ilmu penulisan kreatif, penguasaan ilmu sastra dalam penerapan ilmu pengurusan dalam sastra, dan E. menguasai ilmu sastra dengan penerapan ilmu multimedia dalam sastra. Bagi skema penafsiran pengajian semester 1, kod kertas ialah 922/1 dan nama kertas ialah Kesusahan Melayu Komunikatif 1. Jenis ujian ialah ujian bertulis. 6 soalan esei diberikan dalam 3 bahagian. Jawab 1 soalan esei daripada setiap bahagian. Setiap soalan esei diuntukkan 25 markah. Markah penuh bagi kertas ini ialah 75 dan wajaran kertas ini ialah 33.33%. Masa diberi ialah 2 jam. Pentadbiran kertas ini ialah secara berpusat. Bagi skema pentadbiran pengajian semester 2 pula, kod kertas ialah 922/2 dan nama kertas ialah Kesusahan Melayu Komunikatif 2. Jenis ujian ialah ujian bertulis. 6 soalan esei diberikan dalam 3 bahagian. Jawab 1 soalan esei daripada setiap bahagian. Setiap soalan esei diuntukkan 25 markah. Markah penuh bagi kertas ini ialah 75 markah dan wajaran kertas ini ialah 33.33%. Masa diberikan ialah 2 jam. Pentadbiran kertas ini ialah secara berpusat. Bagi skema penafsiran pengajian semester 3, kod kertas ialah 922/3 dan nama kertas ialah Kesusahan Melayu Komunikatif 3. Jenis ujian ialah ujian bertulis. 6 soalan esei diberikan dalam 3 bahagian. Jawab 1 soalan esei daripada setiap bahagian. Setiap soalan esei diuntukkan 25 markah. Markah penuh bagi kertas ini ialah 75 markah dan wajaran kertas ini ialah 33.33%. Masa yang diberikan ialah 2 jam. Pentadbiran tafsiran kertas ini ialah secara berpusat. Bahagian semester 1 ialah bahagian penghayatan karya. Waktu pengajaran bagi bahagian ini ialah 120 waktu. Kandungan semester 1 bagi tajuk 1 ialah karya tradisional. Bagi tajuk ini, calon hendaklah memberikan tumpuan pengajaran terhadap pengetahuan dan pemahaman respon elemen sastra, konstruktif dan komunikatif. Waktu pengajaran bagi tajuk ini ialah 40 waktu. Waktu ini terdiri daripada
5 subjek, iaitu jenis dan ciri, fungsi, teknik penulisan, pemikiran dan pengajaran. Hasil pembelajaran dalam tajuk ini ialah calon dapat mengenal pasti, membincangkan dan menilai jenis dan ciri, fungsi, teknik penulisan, pemikiran dan pengajaran dalam karya tradisional. Subtajuk teknik penulisan khusus untuk kajian puisi. Subtajuk fungsi pula khusus untuk kajian prosa. Kandungan semester 1 yang seterusnya bagi tajuk 2 ialah karya moden. Bagi tajuk ini, calon hendaklah memberikan tumpuan pembelajaran terhadap pengetahuan dan pemahaman, respon, elemen sastra, konstruktif dan komunikatif. Waktu pembelajaran bagi tajuk ini ialah 40 waktu. Tajuk ini terdiri daripada 6 subtajuk, iaitu tema dan persoalan, watak dan perwatakan, plot, latar tempat, masa dan masyarakat, gaya bahasa dan amanat. Hasil pembelajaran dalam tajuk ini ialah calon dapat mengenal pasti, membincangkan dan menilai keberkesanan. Membincangkan dan menilai keberkesanan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, plot, latar tempat, latar masa dan latar masyarakat, gaya bahasa dan amanat dalam karya moden. Subtajuk khusus untuk kajian cerpen ialah tema dan persoalan, watak dan perwatakan, plot, latar tempat, latar masa dan latar masyarakat, dan amanat. Manakala subtajuk khusus untuk kajian saja ialah tema dan persoalan, gaya bahasa dan amanat. Seterusnya, bagi subtajuk plot pula, unsur membina plot terdiri daripada suspense, kejutan dan klimaks. Kandungan semester 1 yang seterusnya bagi tajuk 3 ialah karya sastrawan negara. Bagi tajuk ini, calon adalah memberikan tumpuan pembelajaran terhadap pengetahuan dan pemahaman, respon, elemen sastra, konstruktif dan komunikatif. Waktu pembelajaran bagi tajuk ini ialah 40 waktu. Tajuk ini terdiri daripada 3 subtajuk, iaitu watak dan perwatakan, peristiwa dan amanat. Hasil pembelajaran dalam tajuk ini ialah calon dapat mengenal pasti, membincangkan dan menilai keberkesanan watak dan perwatakan, peristiwa dan amanat dalam karya. Kajian terhadap karya sastrawan negara khusus untuk novel bahagian semester 2 ialah bahagian pembangunan dalam karya agung. Waktu pengajaran bagi bahagian ini ialah 120 waktu. Kandungan semester 2 bagi tajuk 1 ialah pembangunan insan. Bagi tajuk ini, calon hendaklah memberikan tumpuan pembelajaran terhadap pengetahuan dan pemahaman, respon, elemen sastra, konstruktif dan komunikatif. Waktu pengajaran bagi tajuk ini ialah 40 minit.
Tajuk ini terdiri daripada 5 subtajuk, iaitu aspek agama, ilmu, emosi, jasmani dan jati diri. Hasil pembelajaran dalam tajuk ini ialah calon dapat mengenal pasti, membincangkan dan menilai aspek agama, ilmu, emosi, jasmani dan jati diri dalam karya agung. Subtajuk jati diri tertumpu kepada golongan diraja dan bangsawan. Kandungan semester 2 seterusnya bagi tajuk 2 ialah pembangunan masyarakat. Bagi tajuk ini, calon hendaklah memberikan tumpuan pembelajaran terhadap pengetahuan dan pemahaman, respon, elemen sastra, konstruktif dan komunikatif. Waktu pengajaran bagi tajuk ini ialah 40 waktu. Tajuk ini terdiri daripada 5 subtajuk, iaitu aspek kekeluargaan, hubungan etnik, stratifikasi sosial dan mobiliti sosial, fungsional dan konflik, dan peranan golongan wanita. Hasil pembelajaran dalam tajuk ini ialah calon dapat mengenal pasti, membincangkan dan menilai aspek kekeluargaan, hubungan etnik, stratifikasi sosial dan mobiliti sosial, fungsional dan konflik, dan peranan golongan wanita dalam karya agung. Bagi subtajuk fungsional dan konflik, pembelajaran tentang konflik hendaklah dimulakan dengan konsep fungsional. Kandungan semester 2 yang seterusnya bagi tajuk 3 ialah pembangunan negara. Bagi tajuk ini, calon hendaklah memberikan tumpuan pembelajaran terhadap pengetahuan dan pemahaman, respon, elemen sastra, konstruktif dan komunikatif. Waktu pembelajaran bagi tajuk ini ialah 40 waktu. Tajuk ini terdiri daripada 5 subtajuk, iaitu aspek kewarganegaraan, sistem pemerintahan, perekonomian, hubungan antarabangsa dan perlakuan yang mengancam keselamatan negara. Hasil pembelajaran dalam tajuk ini ialah calon dapat mengenal pasti, membincangkan dan menilai aspek kewarganegaraan, sistem pemerintahan, perekonomian, hubungan antarabangsa dan perlakuan yang mengancam keselamatan negara dalam karya agung. Bagi subtajuk kewarganegaraan, jika yang melibatkan Melaka, maka kewarganegaraan Melaka terdiri daripada warga Melaka, warga jajahan takluk dan warga negeri Naungan Melaka. Kewarganegaraan hendaklah berteraskan percaya akan Allah, setia akan raja, cinta akan negara, berpegang kepada wa'ad dan patuh akan undang-undang. Bagi semester 3 ialah bahagian kreativiti dalam sastra. Waktu pembelajaran bagi bahagian ini ialah 120 waktu. Kandungan semester 3 bagi tajuk 1 ialah penulisan kreatif. Bagi tajuk ini, calon hendaklah memberikan tumpuan pembelajaran terhadap pengetahuan dan pemahaman, respon, elemen sastra, konstruktif dan komunikatif. Waktu pembelajaran bagi tajuk ini ialah 40 waktu. Tajuk ini terdiri daripada 4 subtajuk, iaitu pantun, syair, sajak dan cerpen. Hasil pembelajaran dalam tajuk ini ialah calon dapat mengenal pasti langkah-langkah penciptaan puisi dan cerpen, serta mencipta puisi dan cerpen. Fokus subtajuk pantun ialah
pantun 4 kerat dan pantun berkait. Kandungan semester 3 seterusnya bagi tajuk 2 ialah pengurusan dalam sastra. Bagi tajuk ini, calon hendaklah memberikan tumpuan pembelajaran terhadap pengetahuan dan pemahaman, respon, elemen sastra, konstruktif dan komunikatif. Waktu pembelajaran bagi tajuk ini ialah 40 waktu. Tajuk ini terdiri daripada 3 subtajuk. Subtajuk yang pertama ialah prinsip asas pengurusan dalam sastra yang merangkumi perancangan, pengorganisasian, kepimpinan, tenaga kerja, staffing dan kawalan. Hasil pembelajaran dalam tajuk ini ialah calon dapat menjelaskan definisi, konsep dan kepentingan pengurusan dalam sastra, termasuk menjelaskan definisi, konsep dan membincangkan kepentingan kelima-lima prinsip asas pengurusan dalam sastra. Seterusnya, hasil pembelajaran seterusnya bagi prinsip asas pengurusan ialah calon dapat menjelaskan proses perancangan, proses perorganisasian, ciri kepimpinan, proses pemilihan tenaga kerja dan proses kawalan. Subtajuk yang kedua ialah aplikasi prinsip asas pengurusan dalam teks kajian. Hasil pembelajaran dalam subtajuk ini ialah calon dapat menganalisis prinsip asas pengurusan dalam teks kajian. Seterusnya, subtajuk yang ketiga ialah aplikasi prinsip asas pengurusan dalam aktiviti sastra. Hasil pembelajaran dalam subtajuk ini ialah calon dapat mengaplikasi prinsip asas pengurusan dalam aktiviti sastra yang merujuk kepada segala kegiatan yang berkaitan dengan sastra. Kandungan semester 3 yang seterusnya bagi tajuk 3 ialah multimedia dalam sastra. Bagi tajuk ini, calon hendaklah memberikan tumpuan pembelajaran terhadap pengetahuan dan pemahaman, respon, elemen sastra, konstruktif dan komunikatif. Waktu pembelajaran bagi tajuk ini ialah 40 waktu. Tajuk ini terdiri daripada 3 subtajuk. Subtajuk yang pertama ialah prinsip asas multimedia dalam sastra yang merangkumi teks, grafik, animasi dan audiovisual. Hasil pembelajaran dalam tajuk ini ialah calon dapat menjelaskan konsep, ciri, fungsi dan kepentingan multimedia dalam sastra, termasuklah calon dapat menjelaskan konsep, ciri, fungsi dan pembincangan kepentingan keempat-empat prinsip asas multimedia dalam sastra. Subtajuk yang kedua ialah papan cerita. Hasil pembelajaran dalam subtajuk ini ialah calon dapat menjelaskan konsep, ciri dan fungsi papan cerita, membincangkan langkah-langkah menghasilkan papan cerita berdasarkan teks kajian dan menghasilkan papan cerita yang mengandungi elemen sastra dan elemen multimedia berdasarkan teks kajian. Format papan cerita menggunakan format Majlis Peperiksaan Malaysia. Seterusnya, subtajuk yang ketiga ialah apresiasi prinsip asas multimedia dalam bahan sastra yang dimultimediakan. Hasil pembelajaran dalam subtajuk ini ialah calon dapat membincangkan langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan terhadap bahan sastra yang dimultimediakan dan menganalisis prinsip asas multimedia dalam bahan sastra yang dimultimediakan. Teks kajian semester 1 terdiri pada 2 buah teks. Teks pertama ialah Mahkota Sastra Melayu, Selenggaraan Majlis Peperiksaan Malaysia yang diterbitkan pada tahun 2024 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.
Teks kajian ini digunakan untuk tajuk 1 dan 2 iaitu karya tradisional dan karya moden. Teks kedua pula ialah novel perwira edisi pelajar karya S. Osman Kelantan yang diterbitkan pada tahun 2024 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Teks kajian ini digunakan untuk tajuk 3 iaitu karya sastrawan negara. Teks kajian semester 2 terdiri daripada satu teks karya agung iaitu Suratus Salatin Sejarah Melayu edisi pelajar Selenggaraan A. Samad Ahmad yang diterbitkan pada tahun 2024 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Teks kajian ini digunakan untuk tajuk 1, 2 dan 3 iaitu pembangunan insan, pembangunan masyarakat dan pembangunan negara. Teks kajian semester 3 pula terdiri pada 3 teks iaitu Suratus Salatin Sejarah Melayu edisi pelajar Selenggaraan A. Samad Ahmad, Mahkota Sastra Melayu Selenggaraan Majlis Perperiksaan Malaysia dan Nobel Perwira edisi pelajar karya S. Osman Kelantan. Ketiga-tiga teks kajian ini digunakan untuk tajuk 2 dan 3 iaitu pengurusan dalam sastra dan multimedia dalam sastra. Sukatan pelajaran Perperiksaan Kesusastraan Melayu Komunikatif bermatlamatkan pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan secara bermakna untuk melahirkan calon yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani serta produktif berteraskan akal budi dan kepercayaan kepada Allah dengan menggunakan teks sastra terpilih.